Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Harith Sam Simon #Hari Semalam. Wow, kita dah lama sangat tak jumpa. Rasanya dah lebih sebulan kot. Dan kini aku kembali lagi. Aku nak minta maaf lah kalau anda kata korang tertunggu-tunggu ke kan. Macam mana video hari semalam ni, mana Ayit punya video lagi ni. Sorry lah sangat-sangat. Harapnya korang faham yang kita keadaan kelang kabut dengan raya yang kelang kabut. Dan juga seperti yang korang dapat tengok, ini adalah set baru, studio baru untuk YouTube channel aku. Alhamdulillah sekarang ni dah at least tak adalah macam sebelum ni hitam je kan. Tapi itulah, kalau korang tengok set ni masih lagi bagi aku dia macam boring lah. Kalau korang ada idea nak tambah apa dekat belakang ni, ataupun korang ada hadiah nak letak aku gantung, nak suruh gantung kat belakang ni, kirimkanlah ke studio aku ni. Aku personal message alamat studio aku ni. Diam tak diam dah season ketiga je. Rambut aku pun dah pendek sebenarnya. Aku dah potong rambut dah. Dah rimas sebenarnya rambut panjang. Untuk video pertama di musim ketiga, sama juga lebih kurang dengan musim kedua. Aku start musim kedua dengan pengalaman peribadi aku. Kali ni untuk musim ketiga, kita mulakan dengan Bila Kawan Buka Cerita. Cerita original. Tanpa melengahkan masa, dengan ini aku isytiharkan kita mulakan musim ketiga Harith Sam Simon #Hari Semalam. Kisah ni diceritakan oleh salah seorang subscriber aku. Dia ni lahir dan membesar di salah sebuah pulau yang sangat popular di selatan tanah air. Selatan tanah air. Mungkin korang pernah dengar kot, aku pun asal daripada selatan tanah air. Itulah, dia ni membesar dekat pulau tu. Kita bagi initial lah, Pulau S. Aku letak nama karakter ni Fida. Ada satu lagi aku letak Masri nama dia. So ingat, ni dua karakter yang ada dalam cerita ni adalah Fida dan Masri. Untuk cerita yang pertama, Fida ceritakan kat aku kisah yang dilalui Abang Masri. Tapi aku cerita di kacamata Masri ni. Okey, begini kisahnya. Masri ni memang ada satu bisnes boat tau. Dia macam taxi boat yang bawa daripada Tanah Besar ke pulau. Lepas tu ada juga yang dia buat sewa boat untuk orang berjalan-jalan kat pulau, macam island hopping. Jadinya sebabkan dia ada bisnes boat tu, dia adalah beberapa biji boat. Dan sebagai orang yang penduduk kat situ, memang penduduk asal situ, terkenal lah Abang Masri ni. Bukan setakat orang kampung, sampaikan ke polis ke apa, semua kenal dia. Pada suatu hari, polis marine, macam polis laut tu, minta tolong Abang Masri ni untuk buat proses evakuasi mayat yang diorang jumpa dekat tengah-tengah laut. Sebabkan masa tu macam kecemasan, bot pun tak banyak, termasuk bot polis marine ni. Polis marine ni minta tolong sesiapa kat situ, termasuklah Abang Masri ni, yang ada bot untuk pergi tolong buat evakuasi mayat tu. Abang Masri ni pun join untuk pergi ke titik kat mana diorang jumpa mayat tu lah. Kejadian tu berlaku sebelum diorang jumpa mayat tu, ada satu macam bot ataupun tongkang yang bawa masuk pendatang asing tanpa izin, karam dekat kawasan pulau tu. Tu sebablah masa tu ada mayat. Sebab dia karam kan, so cari-cari jumpalah. Pendekkan cerita, Abang Masri ni pun pergi join, bawa dia punya bawa dia punya bot. Sampai kat situ, mayat yang diorang nak evakuasi tu adalah sepasang kekasih, macam laki perempuan, warga Indonesia yang berusia lebih kurang awal 20-an. Diorang pun bawa naik lah mayat tu, bawa naik. Masa bawa naik, bila Abang Masri ni nampak je mayat dua orang ni, dia terus rasa macam simpati, dia rasa kesian, rasa sedih tau. Sebabnya masa tu dia pun ada anak lebih kurang umur macam tu, lebih kurang remaja, dah nak masuk 20-an. So dia rasa macam dia bayangkan kalau tu anak dia. So dia kesian, dia simpati. Dan sepanjang dia bawa daripada titik tu ke ke tepi pantai, maknanya untuk proses seterusnya untuk mayat tu, hati dia rasa sebab, hati dia rasa macam berat, rasa macam kesiannya dia dua orang ni. Datang sini nak cari rezeki, tapi yelah, masuk pun dengan cara macam ni, tiba-tiba terkoban pula on the way, tak sempat masuk. So dia rasa macam dia rasa sedih lah, dia rasa kesian, simpati dekat kedua-dua mayat tu.
Mayat tu pun dihantar ke balai polis. Lepas tu dia buatlah proses apa-apa semua kan. So Abang Masri lepas dia hantar tu, dia lah balik nak dijadikan cerita. Lepas berlaku benda tu, lepas dia ambil mayat tu, lepas kejadian tu, bot yang dia guna, tak tahu kenapa tiba-tiba kalau dia gunakan untuk tangkap ikan langsung tak dapat. Dan minggu tu banyak cancel booking. Maknanya ada orang patutnya dah ada satu group daripada luar negeri lah kan, daripada Singapura ke daripada KL datang nak book dia punya boat ni, tapi cancel book. Bawa pergi tangkap ikan pun ikan tak dapat, langsung tak dapat, bukan kurang, langsung tak dapat. Ada juga time dia gunakan boat tu untuk pergi ke macam jetty untuk jadikan taksi, macam sesiapa naik pergi ke pulau macam tu, macam taksi lah kan, pun tak ada orang nak naik. Orang macam tak tertarik dengan boat dia, orang macam pergi kat boat lain. Benda tu berlaku lebih kurang 2 minggu. Abang Masri ni pelik, kenapa macam boat aku ni tak ada orang nak naik, tak ada orang nak booking pun kena cancel. Bukan satu, bukan dua, banyak order cancel. Dia ada 7-8 booking, semua orang cancel. Tapi disebabkan kat situ banyak jetty dan banyak pulau, ada beberapa pulau lain lagi, dia cuba nasib dekat pulau lain, dia cuba nasib dekat jetty lain pergi. So dia selalu pergi, contoh katalah dia selalu pergi jetty A. So sekarang ni dia pergilah try dekat jetty B pula. Dia pergi jetty B, sampai dekat jetty B. Okay, dia sampai je, dia naik, dia jumpa orang kat situ. Assalamualaikum, dah lama tak jumpa pun. Kat situ ada seorang pakcik yang kira tahulah, boleh nampak dia ada six sense lah. Sambil Abang Masri borak dengan yang lain, tiba-tiba pakcik ni tegur Abang Masri. Masri, kau buat apa itu hari? Dia kata, buat apa? Tak ada buat apa. Teruslah pakcik tu tarik Abang Masri ke jauh sikit daripada orang lepak tu. Dia ceritakan, dekat bot dia sekarang ni ada dua orang yang tengah bertinggi atas tu, laki dengan perempuan. So pakcik tu ceritalah, figure dia macam ni, umur lebih kurang 20-an, awal 20-an. Tu Abang Masri macam, ish, alamak. So Abang Masri pun ceritalah, beberapa minggu lepas ada dia selamatkan sepasang warga Indonesia. Yelah yang dia cerita lah, dia angkat mayat tu kan. Teruslah Abang Masri macam, oh patutlah 2-3 minggu ni aku punya pelanggan lari, tak ada rezeki naik, tak ada rezeki masuk. Rupanya memang ada sesuatu atas tu. Abang Masri pun minta lah tolong dekat pakcik ni. Kita letaklah nama dia Pakcik Samad. So minta tolong Pakcik Samad ni, kalau Pak Samad boleh buang ke apa kan, slotok ke. So Pakcik Samad ni try, dan hasil komunikasi Pakcik Samad dengan dua roh ni, roh tu suka dengan bot tu ataupun dengan Abang Masri ni, sebab Abang Masri ada satu perasaan kesian, perasaan simpati. Dia suka dengan energi tu. Jadinya tu yang dia selesa duduk kat situ. So dia bertenggek je kat situ. So Abang Masri ni pun macam, alamak, apa aku nak buat ni? Tak apa, dia balik dulu. Dia jumpa pula orang lain. Dia balik dan dia simpan dulu bot tu untuk beberapa hari. Sepanjang dia simpan tu, dia tak gerakkan bot tu, mimpi-mimpi pelik pula dia jumpa. Ada kalanya dia kena kejar ular raksasa lah. Lepas tu dia jumpa orang tu paksa, seseorang tu paksa dia keluarkan bot tu, macam bawa pergi jalan. Dan juga dia mimpi ada orang yang macam suruh bakar bot tu, suruh musnahkan bot tu. Macam-macam mimpi pelik yang dia alami. Abang Masri cari juga orang-orang yang boleh halau ataupun buang benda tu daripada kat situ. Tapi malangnya dia tak ada seorang pun yang boleh buang energi tu daripada dalam bot tu. Mungkin dia dah terlalu attach, dia dah terlalu ngam dekat situ. Akhirnya Abang Masri terpaksa jual bot tu. Dia terpaksalah let go bot tu, jual dekat orang, bukan orang pulau, dekat orang lain. Maknanya orang yang jauh daripada pulau tu, sebab orang pulau tu mesti tahu. Kat mana bot tu sekarang? Entahlah. Seterusnya pengalaman yang dialami oleh Fida tu sendiri pula. Yang tadi Fida cerita pasal Abang Masri. Sekarang ni Fida tu yang alami. So masa ni umur dia dalam 12-13 tahun. Lebih kurang penghujung 80-an. Lebih kurang lah. Dekat pulau ni, biasalah dekat kampung kan,
selalu juga dibuat parti, dibuat pesta, terutamanya kalau melibatkan orang-orang kenamaan yang datang. Ya, satu hari ni ada parti kat situ. Jadinya Fida dengan sepupu-sepupu dia, dengan adik-beradik dia, termasuklah Abang Masri tu, pergilah ke pesta tu. Tapi pesta tu dekat pulau lain. Dia ada pecahan tau. Pulau tu ada beberapa pecahan. So pesta tu dekat pulau lain. Rumah dia orang ni dekat pulau lain. Pulau tu memang selalunya dibuat pesta dekat pulau tu lah. Ada satu pulau kecil ni. So cerita dia orang ni pun pergilah berpesta, makan-makan, dia orang pergi ada apa dangdut ke apa ke kan. Sampailah benda tu berlarutan sampai lebih kurang pukul 12 lebih, pukul 1. Habis-habis pesta tu, habis-habis parti tu, dia orang pun balik. Balik tu kena naik bot lah. Daripada pulau tu pun naik bot sampai ke pulau rumah dia ni. Tak jauh pun, dalam 3-4 minit perjalanan air. So sampai je daripada jeti tu nak kena berjalan pula nak ke rumah dia. Lebih kurang dalam 7-8 orang lah. Dia berjalan naik jeti, jalan perjalanan daripada jeti ke rumah dia pun tak jauh sangat. Jalan punya jalan, dia orang ni lalu sekat sebatang jalan ditemani dengan cahaya apa bulan dengan cahaya lampu je. Jalan. Fida tiba-tiba dia tu dalam 12-13 tahun, biasalah budak-budak kan. Dia macam nak berani-berani, macam berani-berani poyo lah sebenarnya, macam berani-berani yang macam buat-buat berani. Dia macam tiba-tiba cakap, sekarang ni dah pukul apa lah? Dah pukul 1 kan? Nak dekat pukul 1 entah-entah kita ni jumpa hantu tak? Abang Masri terus tepuk dia macam, kau ni dah lah tengah malam, kita kat tengah-tengah jalan hutan ni. Lepas dia cakap je tu, tak sampai 5 saat, depan mata dia lebih kurang 3 meter, lebih kurang lah, dia nampak ada satu lembaga yang membelakangi dia, baju putih, rambut panjang. Sangat jelas. Dia hanya mampu tergamam, dia macam terdiam. Dia terus pegang Abang Masri tu kuat macam, bang, apa tu? Dia kata, apa benda? Kata Abang Masri. Memang sangat dekat, lebih kurang berapa meter je lah, 3 meter lebih kurang. Dia jalan tapi dia macam terkaku. Macam, bang, apa tu bang? Bang, apa tu? Sangat-sangat jelas dia kata. Dengan rambut panjang, menggerbang, pakai baju putih, dia macam baju putih macam kimono gitu lah. Tapi membelakangi dia. Dia macam menghadap ke sana lah. Dia nampak. Abang Masri macam, apa benda kau ni? Itu apa? Dia kata. Itu tunggul lah, kata Abang Masri. Lepas Abang Masri cakap tunggul, dengan sesaat dia macam sap gitu je. Dia macam sekelip mata gitu lah. Dia nampak. Dia nampak figure tu. Bila Abang Masri ni cakap, tu tunggul lah. Pak. Sekelip mata dia nampak. Betul. Benda tu tunggul punya. Tapi dia yakin yang dia nampak tu bukan tunggul pada mulanya. Dia terus sekeras sekakunya kat situ, dia hanya berjalan untuk nak sampai ke rumah. Rumah dia pun depan tu je, sikit lagi. Lepas kejadian tu, besoknya dia demam. Demam dia ni bukan demam biasa-biasa, demam yang macam ketakutan, demam yang macam pucat gitu lah. So ada seorang ustaz ni beritahu yang dia ditegur dan menegur. Maknanya bila dia cakap macam tu, dia dah kira menegur. Yang tu pun nak tegur balik, macam entah-entah jumpa tu. Hai. Macam tu. Rezeki dia dapat menegur dan ditegur. Sebab itulah orang tua-tua cakap, tempat yang kita tak selalu pergi, jangan nak orang ada tegur orang, tegur benda-benda yang pelik-pelik. Tapi kalau nak ditegur, tegurlah. Begitulah tadi bila kawan buka cerita video pembukaan untuk musim ketiga Harith Sam Simon #Hari Semalam. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Andai kata korang ada cerita yang korang nak ceritakan kepada aku, keep in touch. Follow media sosial aku, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Harith Sam Simon. Mudah kan? Sebarang cadangan, sebarang kritikan, sebarang idea, dipersilakan komen dekat bawah. Macam aku cakap tadi, kalau nak aku tambah apa-apa kat belakang ni, komen je dekat bawah. Semoga kita berjumpa lagi di video Hari Semalam yang akan datang. Terima kasih sekali lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.